Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Okey, kita bersama dalam channel Easy Maths SK Desa Pinggiran Putra. Okey, bersama Cikgu Anana. Tajuk 7, koordinat nisbah dan kadaran. Koordinat ni tajuk yang sangat senang dan menarik dan biasanya tak ada masalah lah. Okey. Jadi apa dia koordinat ni? Okey, yang dia koordinat ni dia melibatkan peta, kemudian ada satah kartes. Okey. Kemudian dia ada asalan. Jadi ni istilah-istilah yang awak kena ingatlah dan kena fahamlah. Okey, titik asalan ni dia persilangan antara paksi Y dan paksi X. Paksi X ni ialah paksi mengufuk. Paksi tidur cikgu panggil. X. Dia mengufuk, dia tidur. Paksi mencancang, paksi Y ni paksi yang berdiri. Tidur, berdiri. Okey, tidur, berdiri. Ingat, X, Y. Tidur, berdiri. Mengufuk, mencancang. Try ni cakap 3 kali. Paksi X, paksi Y. Mengufuk, mencancang. Tidur, bangun. Maksudnya awak kena tahu macam mana nak tulis koordinat. Nak tulis koordinat, tulis nombor di paksi X dulu baru paksi Y. Sebab tu cikgu nak tidur bangun tadi. Ambil dia tidur dulu baru bangun. Okey, contohnya koordinat untuk hutan simpan. Jadi tengok dia punya X dulu. X dia 5, kemudian X dia 4. Ni hutan simpan hutan simpan 5, 4. So cara nak tulis dia dalam kurungan, kemudian tulis dulu X tadi 5, lepas tu koma, lepas tu 4. Tutup kurungan. Jadi ada kurungan. Okay, kemudian tulis X dulu 5, lepas tu koma, lepas tu Y. Tengok di satah kartes ni. Koordinat, soalan dia berapa koordinat feri R? Feri R, so X dia 3, Y dia 3. Kalau sama-sama ni senang lah. Memang, okay, kita pun tulis dalam kurungan 3, 3. Kita cari ni pula. T, okay, feri T. Feri T dekat paksi X dia 4. Y dia ni dekat asalan. Dia dekat garis ni kan. Sifar. Jadi dalam kurungan 4, sifar. Okay, ni kalau nak tanda, okay, kita nak tanda, dia bagi koordinat, dia nak kita tanda kan. Okay, katakan koordinatnya di 4, 2. 4 ni maksud dia di X, 2 ni di Y. Jadi kita tengok X 4, Y 2, so kita tarik, kita pun ini sini, 2 sini. Okay, so sini lah kan. Jadi sama ada kita buat bulat ni ataupun pangkah kecil. Okay, tulislah koordinat dia. Okay. Nisbah ni ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Unit yang sama ni maksud dia contoh kalau ni kan gula pasir dengan santan cawan ni kan, santan pekat ni kan, dua-dua menggunakan cawan. Maksud unit dia cawan. Walaupun benda dia lain, tapi unit yang digunakan tu sama, cawan. Ni cawan, ni pun cawan. Jadi kita boleh tulis, boleh nyatakan nisbah, boleh bentukkan nisbah dekat sini. Okey, soalan dia tanya sini, berapakah nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat?
Jadi untuk satu adunan dah ni Okey, jadi gula pasir satu cawan, santan pekat pun satu cawan. Okey, jadi kita nisbahkan dia, kita tulis nisbah satu, ni satu kan, jadi nisbah 1 kepada 1. Sebab dia, tengok soalan dia kata apa? Gula pasir. Jumpa gula pasir dulu baru santan pekat. So maksudnya nisbah ni 1 kepada 1 bermaksud depan ni ialah gula pasir sebab gula pasir yang disebut dulu baru santan pekat. Belakang ni santan pekat. Okey. Jadi nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat ialah 1, nisbah 1 kepada 1. Okey, cara baca dia nisbah 1 kepada 1. Nisbah ni dia ada ni, noktah bertindih ni. Okey, ada noktah bertindih. Bila ada noktah bertindih maksudnya ada nisbah dah ni. Okey. Kemudian dia kata sini nyatakan nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan tepung beras. Okey, gula pasir 1 cawan je guna. Tepung beras 2 cawan ni, tengok balik dekat resipi dia ni. Kan 2 cawan tepung beras tu kan. Okey. Jadi kalau antara gula pasir 2 tepung beras, nisbah dia ialah nisbah 1 kepada 2. Okey. Jadi 1 nisbah 1 kepada 2. 1 noktah bertindih 2. Okey. Noktah bertindih tu nisbah lah. Kalau ditanya, nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Nora. Okey, so Janaki 1, Nora ada 5 dekat situ. Jadi nisbah buku cerita Janaki kepada Nora ialah nisbah 1 kepada 5. Kalau Janaki dengan Sherry, okey, cerita nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Sherry. Berapa? Nisbah 1 kepada 4. Okey. Ada dia tanya juga, okey, berapa nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki dan Sherry kepada bilangan buku cerita Kun. Janaki dan Sherry dia kata. Maksudnya kita kena jumlahkan lah. Janaki dan Sherry ada 5 kan? Kun ada 6. Jadi nisbah 5 kepada 6. Yang penting dekat ayat ni. Dekat ayat ni dia bagi tahu siapa dulu. Apa benda. Okey. Jadi kepada ni yang kita tulis lepas pada noktah bertindih. Okey, kadaran pula. Okey, contoh dekat sini lah. Harga 4 biji pear. Harga 4 biji pear RM6. 5 biji apple RM7. 6 biji apple RM5.40. Okey. Dia beli limin dia beli 10 biji. 10 biji apple berharga RM14. Okey. Dia macam ni. Dia 10 biji apple. Okay, kita tengok harga yang diberi kat sini. Dia tak bagi harga untuk sebiji. Dia bagi untuk 5. Okay, jadi 5 biji apple RM7. So kalau 10 biji, jadi kalau 5 biji RM7, 10 biji ni 5 nak ke 10 darab 2 kan? 5 nak ke 10 darab 2. 5 nak ke 10 darab 2. Okay, jadi RM7 pun darab 2 jugalah. Jadi 5 biji RM7, 10 biji RM14. Itu masuk kadaran. Okay. Contohnya kalau pair ni, ada yang nak beli pair 20 biji. Berapa kena bayar? Okay. So kita kadarkan, kita boleh buat perkadaran dari 4 ke 20 tu. 4 biji ke 20 biji. Macam mana kita nak kaitkan, nak dapatkan 4 dari 4 ke 20? 4, 20. Kalau macam 5 tadi, 5, 10, 5 darab 2 kan? Kalau 4 dengan 20? 4 darab 5. Jadi 4 darab 5, 20 kan? 4 darab 5, 20. Jadi RM6 tu pun kita darab dengan 4 juga. Darab dengan 5 juga.
Jadi RM6 darab 5, RM30. Maksudnya 20 biji tu harga dia RM30. Contohnya ni kan, dia tanya berapakah harga 9 biji oren. Oren, mana oren? Oren dia bagi kat sini 6 biji RM5.40. Kalau dia tanya 9, maksudnya 6 ke 9 tu kita tak boleh nak. Macam tadi kan, kalau 5 nak ke 10 kita boleh darab 2. 4 nak ke 20 kita boleh darab 5. Tapi kalau 6 ke 9 tak boleh kan nak darab. Kalau tambah tak boleh. Tak boleh 6 tambah 3, 9 tak boleh. Dia kena darab. 6 tak boleh nak darab apa-apa nombor supaya jadi 9. Tak boleh kan? Okey. Yang situasi macam ni awak kena cari harga sebiji oren. Okey. Macam mana nak cari sebiji oren? Jadi RM5.40 tadi tu ni bahagi dengan 6. RM5.40 bahagi dengan 6 dapat 90 sen. 90 sen ni ialah harga satu biji oren. Okey. Dah dapat satu biji oren, boleh tak nak cari harga 9 biji? Bolehlah darab lah. Jadi 90 sen darab dengan 9 biji. Jadi harga 9 biji ialah RM8.10. Jadi kalau nak beli 10, boleh terus 5 darab, tak payah bahagi. 5 darab 2, 10 tu kan. Jadi RM7 pun darab dengan 2, dia sama. Okey. Kalau 5 tu darab 2, 7 pun darab 2 juga. Kalau 5 tu darab 3, RM7 tu pun darab 3 juga. Dia pergadaran ni macam tu. Okey, kalau macam pair tadi cikgu kata daripada 4 dia bagi 4 biji RM6 kan. Cikgu nak beli 20 biji. Jadi 4 dengan 20 tu kita boleh darab terus kan. 4 darab 5 ialah 20. Maksud darab 5 tu, kita kaitkan lah 4 dengan 20. Macam mana kita nak boleh tak 4 tu darab satu angka dapat 20. Boleh kan? Jadi 4 darab 5. Jadi 4 darab 5, RM6 tu pun darab 5 juga. Sebab RM6 tu ialah harga untuk 4 biji. RM6 tu harga 4 biji. Jadi 4 biji, cikgu nak beli 20 biji, jadi 4 darab 5, 20. RM6 tu pun darab dengan 5 juga. Barulah kadarnya sama. Okey. Oren pula yang tadi tu sebab dia nak tahu berapa harga 9 biji. Jadi 6 biji oren, 6 biji oren tu tak boleh nak terus 9. Nak darab apa jadi 9? 6 darab 2 dah 12. 6 darab 1 memang 6 lah. 6 darab 2, 12. So kalau macam tak boleh nak selesaikan macam cara 2 apple dengan pear tadi, so penyelesaiannya ialah kita cari dulu harga 1 biji oren. Jadi RM5.40 bahagi dengan 6. Dah dapat 1 biji, bolehlah cari harga untuk 9 biji. Okey. Macam tu. Puan ni jangan lupa subscribe dan like.